Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan dengan anda beberapa peralatan streaming yang patut anda ada kalau anda nak jadi seorang streamer pada tahun 2021. Tak kisah mana-mana platform, dekat Facebook ke, dekat YouTube ke, even dekat Twitch. Kalau anda ada peralatan-peralatan ni, kita consider anda sebagai proper streamer lah. Kita tak kejar nak jadi professional streamer. Bagi saya, untuk tahun 2021 ni, bagi siapa-siapa yang belum start lagi streaming, anda better aim sebagai part-time streamer dulu sebelum anda kejar jadi professional streamer lah. Apa-apa pun, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Jom! Untuk makluman anda, video ini disponsor oleh kedai komputer Mona Lisa. Kalau anda ingin beli sebarang peralatan komputer seperti laptop, PC, printer, dakwat, kabel dan lain-lain, anda boleh pergi ke website Mona Lisa ataupun anda boleh pergi ke official store Mona Lisa di Shopee dan juga Lazada. Link ada di ruangan komen di bawah. Okey, untuk streaming pada tahun 2021 ni, sebenarnya kita perlukan 7 peralatan atau yang tunjangnya ada 5 sahajalah. Yang pertama, kita perlukan komputer ataupun laptop. Yang kedua, kita perlukan mikrofon untuk sampaikan suara kita yang lunak ni kepada audiens kita. Yang ketiga, kita perlukan sebuah kamera untuk tunjuk muka kita yang kacak kepada audiens kita. Yang keempat, kita perlukan software dan yang kelima, kita perlukan capture card. Kalau anda ada duit, anda boleh beli yang keenam iaitu green screen dan yang ketujuh ialah second monitor. Okey, kita pergi kepada tunjang yang pertama iaitu komputer ataupun laptop. Untuk komputer kan, sebenarnya kita tak perlukan sebuah komputer yang power gila. Kita tak perlukan komputer yang guna Ryzen 7 ataupun Ryzen 9 ataupun Intel Core i7, Intel Core i9. Tak perlu pun sebenarnya. Bagi saya dah memadai dengan Ryzen 5 3600. Kemudian RAM tu anda upgrade sikit sampai 16GB. Storage bergantung kepada anda. Anda nak simpan game banyak mana dalam anda punya storage tu, seriously bergantung kepada anda. Dia tak memberi sebarang gangguan kepada kita punya streaming. Dan yang seterusnya, kita perlukan graphic card. Sekurang-kurangnya GTX 1650. Tapi saya suggest anda dapatkan GTX 1660 dan ke atas. Kalau anda dapat RX 580, itu dah, kita cakap dah terbaik sebenarnya. Okey, untuk laptop pula dia sedikit mahal, yang mana kita perlukan laptop yang menggunakan prosesor Ryzen 7 ataupun Intel Core i7. Kalau anda cari yang bawah daripada tu, maybe anda boleh stream juga cuma dengan resolution 720p. Untuk graphic card, seeloknya cari GTX 1650 dan ke atas. RAM sama juga, anda kena upgrade ke 16GB. So, ini untuk PC dan juga untuk laptop. Perkara yang pertama, okey. Kita pergi kepada perkara yang kedua, yang mana ramai yang fikir sepatutnya kita fokus kepada webcam kan? Tak, perkara yang kedua sebenarnya kita kena cari mikrofon. So, mikrofon ni kita boleh cari dengan banyak cara. Sama ada kita nak beli mikrofon kondenser, mikrofon yang sebiji setongkol nampak profesional macam tu, atau kita nak beli yang sekali dengan headset. Bergantung kepada kita. Kita kena tahu, bila kita streaming ni kan, sebenarnya audiens kita bukan nak tengok sangat game apa yang kita main tu. Mereka tengok game tu sebab itu adalah mutual interest. Dia ada satu benda yang aku minat, kau minat. Tapi aku bukan nak tengok sangat pun sebab kau bukan pro. Kita kadang-kadang kita shock sendiri saja. Kita jaguh kampung je. Kita fikir macam, oh, kalau aku main ni, aku boleh ajar audiens aku dengan power gila. Tapi bila kita tunjuk, rupanya audiens kita dah tahu pun kita punya skill macam mana. Tapi orang pergi dekat kita, orang nak tengok apa yang kita sembang, apa yang kita cerita. Tapi bayangkan bila kita pergi dekat sana, orang tu, streamer tu bagus lah, dia cerita kau-kau punya. Tapi audio yang dia cakap tu sekejap tenggelam, sekejap timbul, lepas tu bunyi pecah-pecah, noise dia melampau teruk. That's why anda kena invest pada mikrofon. Dan sebenarnya bukan streamer saja. Kalau anda nak jadi YouTuber sekalipun, dah memadai anda pakai kamera dekat smartphone anda, kemudian anda invest pada mikrofon supaya audio jadi lagi jelas lah. Macam saya bagi tahu, untuk audio ni anda boleh beli condenser mikrofon. Paling murah anda boleh beli yang saya review sebelum ni, harga dia tak capai RM50 pun. Kalau tak ada stok dekat Mona Lisa, anda boleh cari dekat mana-mana, dekat Shopee ke, Lazada ke, BM800. Lepas tu kalau anda nak cari satu gaming headset yang mikrofon dia power, saya suggest anda untuk beli Fantech Fusion.
harga dia sebelum ni bawah RM100 Malaysia, tapi sekarang dia dah naik sampai RM129 Malaysia. Kalau anda nak cari headset wireless dengan mikrofon yang padu, saya suggest anda beli Empower Air Wireless yang mana harga dia pun tak capai RM300 Malaysia lah. Yang penting anda kena faham kenapa audience datang dekat streaming anda. Jadi anda boleh buat konten, and konten tu mampu deliver dengan sangat bagus kepada audience kita. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ialah webcam. Okey, kenapa saya letak dia di tempat yang ketiga? Sebab saya jumpa ramai gila streamer yang tak tunjuk dia punya muka tapi viewers ramai. Tapi saya tak jumpa streamer yang diam, dia just tunjuk dia main game tapi viewers ramai. That's why saya letak mikrofon di tempat kedua, manakala kamera ni di tempat ketiga lah. So webcam kita boleh pakai webcam yang ada dekat laptop kita kalau kita streaming guna laptop kan. Tapi kalau kita nak beli sebuah webcam, saya suggest anda untuk beli Fantech Luminos. Bagi saya Fantech Luminos ni adalah satu produk yang merahmati streamer. Anda jangan salah faham, saya tak bercakap dalam konteks agama. Memang kita tahu yang merahmati kita memang Tuhan saja kan. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, yang katakan di hadapan kita ni kita susun webcam dari yang harga RM10 sampai yang RM100,000 Malaysia sekalipun, kalau kita tengok yang harga dan juga dia punya performance tu berbaloi untuk dibeli, memang Fantech Luminos. Bagi saya Fantech Luminos dengan harga RM149 dan dia dapat 2K resolution, seriously terbaik ah. Tapi kalau anda ada duit, anda anak orang kaya, anda bangsawan, anda mempunyai nilai diri yang sangat tinggi, maybe anda boleh beli mirrorless camera. Saya jumpa ramai streamer yang guna Canon M50 dan juga Sony A6400 lah. Kenapa anda nak guna mirrorless camera? Of course sebab dia punya gambar lagi sharp, lepas tu anda boleh buat bokeh dekat belakang, lagi banyak efek dan sebagainya. But kalau anda nak guna mirrorless camera, anda kena beli lampu, sebab bila main dengan kamera ni, lighting yang paling penting. Okey, itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat ialah software, yang mana saya jumpa ramai streamer dia pakai Streamlabs OBS, and memang saya suggest anda untuk pakai Streamlabs OBS lah. Streamlabs OBS ni dia ada yang berbayar, kita panggil dia sebagai Streamlabs Prime, tapi saya tak suggest anda subscribe dia. Katakan anda nak template yang lawa-lawa macam tu, anda tak perlu subscribe Streamlabs OBS. Anda boleh pergi dekat website yang saya sediakan dalam link dekat bawah untuk anda beli template. Sebab sepanjang pengalaman saya guna Streamlabs OBS Prime ni, saya just guna 2-3 kali saja dia punya template. Tapi kita kena bayar ataupun kita kena langgan bulan-bulan, so macam membazir lah. So kita pakai yang free saja. Kalau anda tak nak guna Streamlabs OBS, tak ada masalah, anda boleh guna GeForce Experience. Tapi sepanjang saya hidup ni, saya jumpa seorang sahaja yang guna GeForce Experience untuk stream dia punya game. Okey, itu yang keempat. Yang kelima ataupun yang terakhir untuk tunjang ni ialah capture card. Actually, capture card ni dia klise sikit tau. Bila saya buat skrip, saya nak list satu persatu peralatan streaming untuk tahun 2021 ni, saya macam nak letak capture card ni dekat tepi sebab dia macam tak perlu sangat. Tapi bila tengok apa yang sedang berlaku dekat arena streaming dekat Malaysia ni, stream mobile game dapat views lagi tinggi compare dengan stream PC game. So bila kita tengok situasi yang macam tu, memang capture card adalah satu perkara yang wajib beli untuk seorang streamer, sebab kita nak stream game dari kita punya mobile ke Streamlabs OBS tadilah. Memang ada beberapa cara untuk kita stream tanpa guna capture card tu, tapi even saya pun ada buat tutorial sebenarnya bagaimana kita nak stream apa yang kita main dekat kita punya handset ke kita punya komputer. Solution tu bagi saya dia leceh lah. Untuk streamer ni kan, kita kena cari satu solution di mana kita duduk depan komputer, kita connect semua benda and kita terus boleh stream sejak 2 jam, 3 jam macam tu. Kita kena permudahkan hidup kita. Jangan susah-susahkan hidup kita, okay? So, untuk capture card ni, kalau anda macam nak jimat sikit, anda boleh beli Akasis HDMI capture card yang mana sebelum ni harga dia dalam RM300 Malaysia. Later saya check harga dia dah RM199 Malaysia. Ada juga capture card yang kecil-kecil harga RM49, tapi saya tak recommend anda untuk beli yang tu sebab dia ada masalah dari segi kualiti ataupun ada masalah dari segi delay audio dan sebagainya. Kalau anda ada duit, anda orang kaya, anda bangsawan, anda boleh beli Elgato HD60S lah. Yang tu harga dia dekat RM1,000 Malaysia. But saya personally memang recommend anda untuk beli Akasis HDMI capture card. Okey,
Untuk item bonus ni iaitu green screen. Green screen ni anda boleh beli yang murah, harga tak sampai RM100. Dia boleh pasang dekat belakang kerusi anda dan anda boleh fokus kepada anda punya muka. Kenapa orang nak pakai green screen? Supaya bila kita main game tu, kita punya background tak mengganggu sangat gameplay kita. Orang just nampak muka kita and dia nampak professional lah. So kita boleh beli green screen yang saya bagi tahu tadi, atau anda boleh cari yang saya pernah review sebelum ni, ataupun kalau anda sekali lagi orang kaya, anda boleh beli Elgato yang harga dia dekat RM1,000 Malaysia. Saya jumpa streamer yang ambil jalan mudah yang mana mereka cat terus dinding mereka. Mereka buat green screen dekat dinding, settle masalah. Ataupun kalau dinding anda sekarang warna kuning sebagai contoh kan, anda boleh juga guna dinding anda tu sebagai green screen, ataupun sebenarnya istilah yang tepat ialah chroma key, tapi anda kena pakai baju yang berbeza dengan background anda. Baru anda punya badan pun ada lah. Kalau tak anda punya badan akan hilang, muka saja yang terbang, terapung macam tu. Nampak janggal lah kot. Okey, yang ketujuh. Ini sebenarnya dia lagi penting dari green screen, tapi disebabkan dia bonus, saya tak berapa ikut dia punya turutan. Yang ketujuh ialah second monitor. Macam saya bagi tahu, orang datang dekat streaming kita ni, dia bukan nak tengok sangat gameplay kita macam mana, tapi orang nak sembang dengan kita, orang nak borak dengan kita. Jadi kita perlu baca komen yang mereka bagi. Walaupun komen mereka macam habis cerah, kenapa tikus guling-guling, kita kena baca komen dia, kita kena interact dengan apa yang dia bagi tahu. So dengan cara tu dia akan kekal dengan kita lah. So untuk second monitor ni, kita tak perlukan yang mahal, yang 4K, yang 165Hz refresh rate, tak perlu pun sebenarnya. Kita beli yang paling basic, dan saya recommend anda cari yang vertical, yang boleh pivot, yang mana kita boleh buat dia secara menegak. By that kita boleh buat kita boleh baca lebih banyak komen untuk kita respons lah. Okay, so itu 7 peralatan streaming yang patut anda beli untuk tahun 2021. Saya tahu memang kita cakap memang kena keluarkan duit sikit. Bagi saya berbaloi lah. Sebab nak jadi streamer dekat Facebook sekarang bukan susah pun. Kita perlukan, tak silap saya, 100 follower. Kita kena aktif dalam masa 2 minggu. Kita kena tag game apa yang kita main, dan kita dah boleh collect star dari kita punya audience lah. And saya ada kawan yang mana dia punya viewers kita cakap tak adalah sampai 100, 1000 orang viewers, tapi dia still making money. And nasihat saya untuk tahun 2021 ni, saya tak suggest anda untuk jadi professional streamer. Berdasarkan pengalaman saya sebelum ni, saya tengok ramai professional streamer yang 2-3 tahun lepas mereka memang buang kerja mereka, fokus kepada streaming, tapi sekarang mereka dah balik kepada kerja asal mereka and mereka stream sebagai part time lah. Sebab orang kata okay, best jadi streamer ni kan, dapat main game 24 jam sambil dapat duit dan sebagainya. Tapi anda bayangkan, anda akan buat perkara sama setiap hari dalam seminggu. Maybe anda cuti 1 hari sahaja. Dia punya kenikmatan main game tu lama kelamaan dah jadi bosan. Tambah lagi dengan audience yang toxic, asyik bagi kita negative word. Kita tak boleh kata yang hati aku kental, aku akan strong gila. Tak ada. Kita manusia, kita akan sedikit sebanyak akan terkesan dengan apa yang orang bagi tahu kepada kita. That's why saya nasihatkan anda untuk jadi part-time streamer. Sehari lepas balik kerja, maybe waktu malam anda ambil 2 jam ataupun 3 jam ataupun 4 jam untuk stream bersama dengan kawan-kawan, and dengan cara tu anda akan dapat duit tambahan lah. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi. Oh ya, semua peralatan yang saya bagi tahu tadi, saya sediakan link untuk beli dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi. Wish, macam deja vu.